kita boleh mengikuti program ini sama ada teknologi dan kita akan insyaAllah akan menjalankan program ini secepatnya. Jadi kita akan mencoba terima kasih kepada takdir, terima kasih kepada guru-guru, terima kasih kepada ibu-bapa, penari yang ada di rumah ataupun di atas segala sokongan dan kesalahan ini. Jadi kita dengan kepada Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya jemput Tuan Guru untuk urusan pasal tadi. Terima kasih. Bagi JLB yang berada di JLB yang berada dan JLB sama karena ada harapan. Dan satu mungkin kita dalam rangka bagi JLB yang sekarang tahun 2020 dan 2021. Terima kasih Ustaz Fahri atas pimpinan bacaan doa tadi untuk majlis kita diskusinya. Indah berbayang di awal petang berharap istilah selamat awal dipindah membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pilih kedepan memacu kesemangat jadi kematlamat. Salam pilih itu kongo ambil peduli bina hubungan keadaan. Salam bahai ikhlas ihsan ikhlas dari istiqomah. Membaik alhamdulillah. Yang bahagia menjadi generasi bagi JLB yang kerana tahun 20 dan 2021 serta edisi JLB yang berada pada ini yang berusaha baikkan guru-guru kelangkanan, guru-guru yang kerana Atur-atur, berjelasin, ibu bapa yang suka hadir, dan maya dan juga berbuka pada ini serta hari bagi rahmat Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan sifat dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini. Sesudah majlis musyawarah agung yang ini kali ke-14 tahun 2021. Untuk maklumat semua di daerah terbaik kita adalah merupakan upaya pertama yang menghadirkan musyawarah agung di sekolah dan juga secara maya. InsyaAllah, sekolah kita akan menjadikan pendataan dalam musyawarah agung untuk kali yang pertama ini dan kedua mengalami pelaksanaan ini. Dan untuk maklumat semua, sekolah itu mohon maaf di atas kekurangan yang kita hadapi kerana untuk maklumat semua surat kemakluman pelaksanaan musyawarah agung dikeluarkan hanya pada 20 hari bulan. Dan kita telah membuat kesiapan dari konsulat untuk mengadakan musyawarah agung secara terbuka. Tetapi arahan dari pihak kementerian kita tidak menggunakan buat secara terbuka di dalam kawasan sekolah. Tapi kita ada pelanggaran dan kita juga telah memohon kepada pihak Bidi Lemban untuk kita melaksanakan juga pada hari ini. Kalau untuk mereka kita memohon, tapi kita hanya buat maklumat. Jadi jarak penerapan sentiasa mematuhi SOP yang telah disediakan bagi memastikan kelancaran dan juga bagi memastikan kita tak terlibat dalam penyebaran COVID-19. Mawar di taman mekar dan indah, harum mewangi di rumput seraya. Terukir senyuman selamat datang Tuan Dirapkan. Di kesempatan ini saya memang mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan berjaga Antoni meluangkan masa memeriahkan majlis kita pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada YPG serta barisan YPG dan juga jawatan kuasa masyarakat agung yang betul-betul semua memastikan masyarakat pada hari ini langsung dengan baik dalam masyarakat. Semoga kita semua di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Seperti yang tuan-tuan semua sudah maklum, musyawarah agung PBB perlu dilaksanakan setiap tahun dan pada tahun ini diberikan pelonggaran dan perlu pelaksanaannya dilaksanakan sebelum 30 hari bulan Jun 2021. Dan jika terpaksa juga melaksanakannya pada hari ini
Ramadan dan nak puasa. Lepas puasa dan nak raya. Yang kita doakanlah lepas raya nanti kita boleh berentak sendiri. Dan semua akan bertimbang menjadi yang balik kampung melawat pada mara dan juga sahabat andai. Jadi kita doakan yang terbaik dan kita tak nak menanggung kerja kerana kita ada banyak lagi aktiviti dan juga program yang kita akan laksanakan pada masa. Seperti pemahaman semua ini diharapkan dapat membina kesepahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam untuk meningkatkan mutu pengajaran pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Selain mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian di antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Di samping itu juga PBB mempunyai peranan saling melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan dalam menjadikan prasarana, kemudahan dan suasana sekolah yang produktif kepada murid dan guru-guru untuk mereka belajar dan melaksanakan tugas. Sebab kata pepatah, bulan air kerana memotong, buat bulan manusia kerana memakan. Berat sama dipikul, ringan sama dipikul. Kita umpama aur dengan tebing, itulah ibaratnya. Ibu bapa dan guru saling memerlukan. Berbagai usaha telah kita rancang dan kita laksanakan, kejayaan pasti akan menerima, bukan umpama mimpi dalam mimpi. Jika kita bersatu hati. Yang bawah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Majlis pada pagi ini apa berhana kerana pihak sekolah dan ibu bapa dapat bertemu untuk berbincang dan mencari kata sepakat demi kepentingan dan masa depan anak-anak kita. Pembahasan merupakan kunci kejayaan PIBG dan sekolah untuk memberi tenaga ke arah tahap kecemerlangan yang diharapkan. Harus diingat, kecemerlangan anak-anak kita sebenarnya bermula daripada rumah. Sebagai ibu bapa dan kita lah yang akan menentukan sama ada anak-anak kita terdidik dengan nilai-nilai murni dan mempunyai kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan gejala negatif di luar rumah. Jelas, tanggungjawab dan kepribadian anak-anak sebenarnya adalah tanggungjawab bersama antara ibu bapa, guru-guru dan juga sekolah. Amat tidak adil jika melepaskan tanggungjawab ini sepenuhnya ke atas bahu pihak sekolah dan guru. Dalam konteks ini, PIBG perlulah bersikap proaktif untuk menyumbang usaha ke arah tersebut. Selain membantu kebajikan anak-anak didik, guru dan juga peranan dalam sebuah sekolah. Ingin saya menarik perhatian tuan-tuan mengenai isu dan asas Kementerian Pendidikan ketika ini dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka terjamin ketika datang dan balik ke sekolah. Pihak sekolah memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sentiasa peka dan dengan perkembangan sekolah, terutamanya prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak MUM dan KPM dalam memastikan sekolah merupakan satu kawasan yang selamat untuk murid kita hadir dan belajar. Kerjasama menjaga amat-amat diharapkan seperti sentiasa membekalkan secair sanitasi tangan, penyusup muka dan ingatkan anak-anak kita tentang pentingnya menjaga penjarakan fizikal dan tidak bersentuhan berkonsumsi makanan. Jadi kita kena ingatkan, pihak sekolah memang program pagi-pagi, tengah hari, semasa murid datang, cikgu-cikgu yang bertugas sentiasa mengingatkan perkara ini. Tapi kita di rumah juga perlu ambil tanggungjawab untuk memakai 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 tanggungjawab untuk
sangat penting bagi memastikan perkembangan positif berlaku kepada anak kita. Sentiasa berbincang dengan guru dan guru mata pelajaran bagi mencari kaedah yang terbaik untuk kita melaksanakan PDPC ataupun PDPR jika ianya terlaksana nanti. Jangan hanya memberikan cadangan, tetapi sama-samalah kita melaksanakan apa yang kita cadangkan tersebut. Perkembangan positif itu adalah tanggungjawab kita bersama. Sebelum mengakhiri ucapan saya mengambil kesempatan ini memakai DJK, PPG, YP, PPG serta guru-guru sekolah kebangsaan Afrikaner. Jasa dan sokongan kalian syabas dan tahniah kepada semua ahli datang kuasa kerja sekolah kebangsaan Afrikaner, guru-guru dan kaki tangan sekolah yang bersama menjayakan majlis ini. Kepada semua JK, PPG yang akan dilantik kelak, tunaikan tanggungjawab dan amanah dengan rasa sukacita dan tanggungjawab demi kecemerlangan anak kita bersama. Saya harapkan semoga Musyawarah Agung PPG kali ke-42 tahun 2021 ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Jika ada sebarang kekurangan, saya mendahului dengan ucapan maaf. Contohnya jadi dengar suara double ke, jadi kita minta maaf. Mungkin masalah teknikal, tapi kita sentiasa berusaha yang terbaik
untuk meningkatkan prestasi dan untuk pelaksanaan musyawarah kita pada hari ini. Akhir kalam, marilah kita sama-sama menghayati pantun ini. Tinggi bukit, hilang gemilang, air laut tenang kenangan. Budi sedikit takkan hilang, itulah menjadi kenang-kenangan. Jikalau kita bertanam padi, senanglah makan adik-beradik. Jikalau kita bertanam budi, orang yang jahat menjadi baik. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga saya pohonkan. Saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesalahan dalam mengajukan majlis ini. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Kalangarian, proud to be Kalangarian. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan yang cukup bersemangat. Saya mohon maaf sebab ada masalah audio. Okey, jadi pakar-pakar kita sedang cuba untuk mengatasi masalah audio tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersabar sekejap ya. Okey, jadi kita cuba mengatasi atas masalah tersebut lagi masih kesihatan. Aku harap majlis seterusnya akan berjalan dengan lancar. Kalau yang mengikuti secara maya, dia akan ada delay sikit. Jadi saya pun terpaksa cakap secara delay lah, supaya suara saya dan suara mana-mana pihak yang akan memberikan jawapan ataupun laporan dapat diikuti suara mereka secara live ataupun melalui yang berlaku. Guru besar kita ni memang suka berpantun. Okay. Jadi saya pun sebenarnya pastilah memikirkan apa pantun yang sesuai saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Tapi bagilah saya masa dalam tempoh mesyuarat ini untuk buat pantun yang sesuai. Saya teruskan dengan pembentangan Majlis Mesyuarat Agung kali ke-41. Untuk pembentangan ini saya jemput Ketua Agung PIB iaitu Cikgu Siti Maria untuk membuat pembentangan Majlis Mesyuarat tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di SK Sri Prana sesi 2020-2021 membentangkan Agung PIBG kali ke-41 SK Sri Prana dari muka surat 23 hingga 27. Dan Majlis Mesyuarat PIB kali yang ke-41 Brunei dan berada di sini. Tapi bagi mereka yang mengikuti ataupun mengelak layan secara online, saya rasa page pun sama. Kita tengok muka surat bertulis dulu. Yes, okay,
jika tiada apa-apa perbetulan dari segi segi ayat, boleh tak mana-mana ibu bapa ataupun guru yang ada untuk mencarangkan supaya minyak curah ini bagi ibu bapa yang mengikuti secara maya, boleh unmute mikrofon tu untuk memberikan apa-apa cadangan ataupun pemecatan minyak mesyuarat ini disahkan dan diterima. Kita terima dulu mesyuarat ini, lepas tu ada pertanyaan boleh kemukakan. Tak dengar. Boleh mic. Nak mic. Cakap. Hormat dia lagi. Mungkin ibu bapa yang mengikuti secara live ataupun secara maya boleh mencadangkan juga. Mari kita jadi sebagian daripada sejarah pada hari ini. Saya Ibrani Desi Muhammad Nur mengesahkan minyak mesyuarat pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Yusriana ini mencadangkan supaya minyak mesyuarat ini diterima dan disahkan. Ada sokongan. Cik Ferus menyokong untuk minyak mesyuarat ini diterima dan disahkan. Terima kasih kepada Cikgu Yusriana dan juga Cik Ferus. Okey, jadi seterusnya adalah agenda perkara pembangkit. Jadi jika ada apa-apa pertanyaan tentang minyak mesyuarat ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh nak kemukakan, boleh tanya terus menjadi daripada tempat tuan-tuan dan puan-puan berada. Okey, kalau tak ada apa-apa perkara pembangkit, kita pergi pada agenda seterusnya, iaitu membentangkan dan menerima nyata kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2020. Bagi membentangkan nyata kewangan ini, saya jemput pendahari PIDG iaitu Cikgu Ismail ini untuk membuat pembentangan. Silakan Cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi.
Saya Yusma Zaini binti Mak Yunus, Bendahari Kehormat PIBG SK Siklana bagi sesi 2020-2021 membentangkan penyata kira-kira kewangan PIBG SK Siklana dari 1 hari bulan 1 2020 hingga 31 hari bulan 12 2020 pada muka surat 3 yang disahkan. Okey, ada pembetulan sikit mungkin tak tertulis kot kat bawah tu, tak ni tak masuk. Bagi sumbangan PIBG dalam akaun pada 21 12 hingga 2020 berjumlah RM10,864.80. Jadi sekalian bagi sumbangan PIBG dalam akaun sehingga 21 hari bulan 12 2020 RM10,864.80. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Yusma Zaini atas pembentangan kira-kira kewangan PIBG 2020. Okey, kita tiada tu. Okey. Cik silakan nyatakan nama dan nama anak saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Munir dengan anda ada orang di sekolah ini. Cik tadi, Muhammad Munir dengan berkali. Muhammad Munir. Anak saya ada orang ini tahun 6 dan tahun 2 Nur Arisa binti Muhammad Munir dan yang tahun 6 Muhammad Arif bin Muhammad Munir. Baik. Saya ada sedikit pandangan untuk persembahan kira ini. Mungkin pandangan dan dakwah dalam kawalan penari sekolah Cikgu Ismail ada yang tarik pada sebelah bilangan itu sekolah dengan. Tapi mungkin dari persembahan pada penyerta berat macam ini dah sesuai. Jadi pandangan saya sebenarnya kalau boleh di bahagian pengeluaran itu buat pembahagian kepada 3 perkara. Yang pertama, sumbangan dikumpulkan perkara sumbangan. Yang kedua adalah aktiviti dan yang ketiga lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Sejak itu dan perempuan nampaknya ada terputus kita punya FB Live. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Munir yang mencadangkan. Okey, pada tahun ini dan pada masa akan datang saya akan membuat penambahbaikan. Terima kasih. Ya, tuan-tuan ada yang masalah. Saya tak ada tahun nak ni. Okey, kita teruskan. Kita dengan penyakit kewangan tadi.
Kiranya tiada apa-apa soalan lagi, saya mohon yang hadir di sekolah dan juga yang di Maya untuk mencadangkan supaya penyakit ruangan ini diterima dan disahkan. Boleh saya mencadangkan untuk penyakit ruangan itu daripada disahkan. Assalamualaikum. Saya yang saya dua orang tadi. Mohon maaf nanti pakai wang, Nusukian, juga baik. Ini saya ada dua soalan. Soalan pertama saya, berapa jumlah bau harapan daripada 31 bulan 12, 2019 dan soalan kedua saya sumbangan KIV. Adakah ini semua sumbangan yang RM10 setiap ibu bapa ataupun ada sumbangan-sumbangan lain? Okey, terima kasih. Baki sumbangan PIBG dalam akaun yang dibawa ke hadapan pada 31 hari bulan 12 2020 ialah RM10,864.80. Okey, untuk sumbangan PIBG itu memang untuk sumbangan yang RM70 sahaja. Lepas tu ada yang parent bagi sumbangan lebih daripada RM70 pun ada juga, tapi saya masukkan kat situ juga. Sebab kalau kita total memanglah dia akan lari. Sebab ada parent dia bagi bukan RM70, ada yang bagi RM400, ada yang bagi RM500, macam tu. Okey, yang untuk tu je yang kita dapat sumbangan dia. Setakat yang untuk 31 dolar. Okey, terima kasih. Sebagai tambahan pada jawapan tadi, sebenarnya sumbangan RM70 itu memanglah bagi setiap keluarga, tetapi tidak semua membayarnya. Tapi alhamdulillah kita juga dapat sumbangan-sumbangan daripada pihak luar dan juga keluarga yang ada yang memberikan sumbangan setiap bulan. Jadi tipan yang ada adalah campur daripada sumbangan RM70 dan juga sumbangan daripada pihak-pihak yang lain. Jadi sebab jumlahnya itu nampak macam banyak sebab ada sumbangan dari pihak luar juga. Jadi saya harap tahun ini beberapa dapatlah bersama-sama membantu PIBG supaya kita dapat menyumbang lebih banyak pada pihak sekolah dengan menjelaskan sumbangan PIBG. Walaupun ia disebut sebagai sumbangan, tapi sebenarnya ia adalah satu benda yang penting untuk PIBG dan pihak sekolah. Pada yang telah memberikan sumbangan, menjelaskan sumbangan PIBG dari pihak PIBG, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Ada soalan-soalan lain? Silakan. Assalamualaikum. Sekali lagi saya nampaklah dalam pengajian ini lebih dikembangkan dan ada jadi pada perkara pertama satu tu sumbangan PIBG itu kalau boleh nak untuk akan datang kita dah boleh check dah pada awal untuk this year 2021 sebelum sumbangan PIBG itu dinyatakan baki tahun 4 baki tahun
wang makanan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nabi Habib Mansur mencadangkan agar penyakit ini kira tahun 2020 diterima dan disahkan. Saya perlu Ibu Abdullah yang mencadangkan supaya kita bangunan betul-betul juga dan disahkan. Ada sokongan? Saya Warga Community Aziz menyokong kira-kira ini. Masih pada orang-orang sikit yang telah mendukung cadangan ini. Disahkan. Jadi seterusnya kita pergi pada agenda yang selanjutnya. Okay, untuk pembentangan usul yang pertama, saya menyebut penjaga iaitu Cik Muhammad Farikin bin Abdul Rashid. Ada tak? Silakan Cik Muhammad Farikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Untuk usul saya bagi masyarakat agung pada iaitu tempat penyimpanan buku sementara di sekolah. Saya dari baca yang tahun lepas ni memang ada usul ni ya. Jadi dia kata dia setuju. Ya. Kadang-kadang ada menentukan waktu atau lower bagi murid meletakkan buku di dalam memandangkan murid terpaksa mau buku pada setiap hari. Lepas tu kalau besar maklumkan pihak sekolah telah pun menerima serangan tersebut, tapi kita tidak boleh menggunakan wang untuk membeli peralatan tersebut bagi memberi keadilan kepada semua. Setiap keluarga mempunyai bilangan anak yang dalam pembayaran sumbangan tak sama. Okey, jadi saya tengok tadi ternyata kewangan tadi tu ada dalam 10K gitu. Kan, itu sumbangan. Tadi pun tu kita tengok kan. Jadi kalau boleh mesti timbangkan student. Jadi Muhammad Farikin satu cadangan yang baik sebenarnya. Memang sejak tahun lepas memang banyak waktu bicarakan tempat lokal. Cuma yang saya katakan tahun lepas dia kekurangan kewangan. Walaupun dalam tapi sebenarnya banyak aktiviti untuk tahun ni yang kita masih belum jalankan lagi dan kita research iaitu untuk tahun ni. Jadi untuk cadangan Merdeka Lokal, saya pernah mencadangkan supaya dalam kelas tu grup WhatsApp, melalui grup WhatsApp boleh berbincang bagaimana untuk membantu menjadikan lokal. Ini gunakan grup WhatsApp kelas tu untuk berbincang tentang dari segi kewangan untuk menjadikan lokal dan sama ada sesuai tak dalam kelas tu untuk sediakan lokal. Sebab dia tengok sesuai kelas, dari segi kewangan. Jadi kalau semua berapa setuju, insyaAllah tak ada masalah sebab dia menyebabkan kewangan. Kalau untuk menggunakan PABG ni, saya cakap memang kita tak mampu lagi sekarang ni untuk menjadikan lokal bagi setiap kelas. Sebab duit yang ada ni kita kena reserve untuk penggunaan aktiviti. Kalau ada lebih yang lepas kita kena guna untuk tahun ini. Tapi itu cadangan yang baik sebenarnya. Mungkin dalam kelas 3 1 KWA boleh bercadangkan dalam grup WhatsApp dan mungkin boleh bincangkan dalam grup WhatsApp juga. Terima kasih Cik Farikin atas usul tersebut.
Okey, saya tambah sikit Cik Muhammad Farid. Sebenarnya macam ni, yang start disetujui tu pasal guna duit PBG untuk buat kelas punya lokal. Sebab apa? Sebab ada murid yang anak adik-adik dia tapi dia tak bayar RM70. Jadi ketidakadilan tu ada kat situ lah. Jadi kita nak elakkan benda tu. Dan juga ibu bapa penjaga dalam kelas berkenaan. Sebab yang nak gunakan penjaga dan juga dalam kelas berkenaan. Jadi ada setengah sekolah dia buat sistem, dia buat tapi dia sewa. Ada juga macam tu. Tapi keutamaan kepada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Kerana kelas tahun 3 yang paling kritikal sebab dia kena panjang sampai atas. Itu tahun 3. Jadi memang kita nampak keperluan dekat situ. Tapi pihak PBG kena bincang juga dengan penjaga. Penjaga-penjaga yang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita nak sediakan lokal ni, buat lokal yang boleh tahan lama. Tapi bila tahan, dia kos dia tinggi. Contohnya kita nak sediakan satu kelas, mesti kena ada 40. Okey, jadi 40 lokal, kata kalau satu lokal 100, 40 lokal, dah dekat 4,000. Kan? Jadi penjaga dalam kelas penggunaan bertanggungjawab untuk selenggara ke, untuk sediakan ke. Lepas tu tahun depan bila dia naik ke kelas lain, apa jadi pada lokal tu? Dia akan tinggal, kan? Kat situ. Kalau kita nak bawa, boleh. Tapi murid-murid ni akan berpecah. Itu kekangan-kekangan yang kita nampak lah. Tapi satu cara lagi kita buat semua. Buat semua kelas. Jadi kalau kita bincang apa tak ada masalah. Tapi kita buat sistem sewa. Tapi bila sistem sewa ni, tu bayangkan satu keluarga bayar RM70 pun untuk makluman semua 10% pun tahun lepas yang bayar sumbangan PFG RM70 satu keluarga. Cuba kalau kita buat sewa. Itu yang akan jadi isu-isu kemudian lah. Tapi memang bagus cadangan ni kalau kita mampu melaksanakannya lah. Itu orang kata komitmen penjaga. Dan sangat sumbangan tahun lepas. Kuasa kita faham. Ada penjaga yang tak kerja, ada penjaga yang kehilangan pendapatan. Jadi insyaAllah kalau Encik Muhammad Farid nak juga benda ni dilaksanakan, bincang dengan penjaga. Kalau mana nak buat 10 orang dulu pun boleh. Kalau nanti sekali kan dapat 10 orang, okey buat 10 orang ni dulu. Sebab nanti penjaga-penjaga lain dia tengok, macam bagus je, nanti dia akan buat semangat lagi. Saya dari 10 orang, buat lagi. Jagalah. Jangan beli yang plastik yang rollnya tu. Yang tu 3 bulan dan jangan masuk apa, kalau tidak gigi dalam kerja satu. Kita kena faham. Lepas tu yang keduanya, sekarang ni untuk maklumat semua, bila pandemik COVID-19, kelas kita dalam keadaan sesak. Sebab kita kena jadi tak ada tempat untuk kita letak lokal. Itu kekangan yang kedua lah. Jadi bukan benda itu tak bagus, bukan kita hadapi. Sebab apa, permintaan nak masuk sekolah ni pun kita terpaksa tolak. Dan kita harapkan kepada beberapa orang untuk satu kelas. 38 orang dia. Kalau lebih, itu pun murid dah sampai ke belakang lah, meja dia. Jadi kalau kita letak lokal lagi, memang kita tak boleh nak ada tempat. Dan kita terpaksa terima lah. Lepas tu saya harap yang kedua, yang ketiga, tuan-tuan dan puan sentiasa lah fokus tentang jadual anak masing-masing. Sebab kita tengok ada budak yang bawa barang sikit. Ada yang budak memang bawa banyak. Kita pun tak tahu kenapa perkara ni berlaku. Jadi kes budak ni memang dan kita pun kita sekolah pun kita tengok lah cara yang terbaik nanti. Jadi Cik Muhammad Farid dengan rasa kecil hati, tapi kita boleh teruskan mungkin dengan cara-cara dan lain-lain lah. Cik Farid okey, terima kasih. Jadi saya salam kepada Wali. Jadi berikut unsur ni kita tangguhkan dulu Kita tak tolak, kita tangguhkan, mungkin akan datang kalau keadaan kewangan kita diizinkan, kita akan buat sekali lagi bawa function ni Okey, nampaknya ada gangguan di FB live kita. Okey dah.
Okey, seterusnya usul yang kedua saya menjemput Puan Azian binti Arifin. Ada? Silakan Puan. Assalamualaikum, saya Azian binti Arifin. Saya membentangkan usul nomor kaca yang mengambil tugas agar meja kantin atau tempat lain yang bersesuaian. Sebab sebelum ini di kawan akan datang dan hujan. Terima kasih. Okey, kita ada sediakan tempat di sekolah pondok pengamal tu. Sebenarnya rak besi yang di sebelah belakang pondok pengamal menghadap tembok bangunan, tembok tu memang disediakan oleh pihak PMG. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita akan dapatkan kita mungkin nampak sikit lah untuk menyediakan awning yang lebih panjang sikit. Dia ada awning lebih jauh, tapi kalau hujan dia akan tertias juga. Tapi insyaAllah letakkan di rak tersebut, kalau hujan dia tak tertias akan terpasang. Correct? Itu cadangan yang baik. Tempat lain saya tak pastilah sebab yang paling sesuai nampaknya di situ. Sekurang-kurangnya ada orang boleh tengokkan lah pada pandangan saya. Kalau nak letak dalam apa dekat sini ke rasa sebab ramai yang bergolek dan datang ke kantin ni, jadi saya takut mungkin ada yang hilang lah. Jadi buat masa ni kita memang menggalakkan kalau nak letak di tempat dulu. Tapi dari segi pasang tu kita akan cuba bertindakan secepat mungkin. Terima kasih atas usul-usulannya. Jadi orang ni kita akan bertindakan. Terima kasih Puan. Seterusnya untuk usul yang ketiga saya menyebut Cik Nur Syazli bin Muhammad. Okey, kalau tak ada, jadi kita terpaksa tahu usul ni. Sebab Puan ni tak ada usul ni tak ada. Nombor 3 Cik Nur Syazli. Ataupun dekat live, kat link ada. Kalau tak ada, saya pergi kepada pengusul nombor 4 iaitu Puan Maya Yusra binti Nihat. Ada? Kalau tak ada kat sini mungkin dia ada di alam Maya. Ya, alam Maya. Di Cermaya Maya. Okey, jadi saya bagi feedback sikit tentang persediaan UPSR lah. Jadi untuk maklumat semua, sehingga kini pihak Kementerian Pendidikan masih lagi belum mengeluarkan kenyataan rasmi tentang peperiksaan UPSR. Tapi jadi saya tak boleh cakap apa-apa lah tentang UPSR ni. Jadi saya boleh beritahu sehingga setakat hari ini pihak sekolah masih lagi belum mendapat kenyataan rasmi daripada pihak kementerian ataupun jurnal peperiksaan tentang pelaksanaan UPSR untuk tahun 2021. Jadi bila tak ada kenyataan rasmi ini, pihak sekolah tidak boleh melaksanakan kelas tambahan. Tapi dalam masa yang sama, kita di pihak sekolah tetap juga mengambil langkah ataupun pendekatan dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kecemerlangan murid-murid tahun 6. Kalau tuan-tuan nak membuat perasan, kita telah guru-guru tahun 6 telah pun melaksanakan kelas mata pelajaran sains. Jadi jangan risau. Yang saya risau tuan-tuan dan puan tak tahu je.
Tapi untuk pelaksanaan di sekolah, tuan-tuan jangan risau. Sebab kita telah pun menggerakkan kita punya jawatankuasa akademik dalam memastikan program-program dan pengajaran anak-anak, terutamanya tahun 6 dalam menghadapi peperiksaan UPSR. Dan untuk peperiksaan UPKK, pihak JAKIM telah mengeluarkan kenyataan rasmi. Dan pelaksanaan untuk UPKK akan dilaksanakan pada bulan 10 untuk tahun 6 ataupun calon tahun 5 2020 dan juga UPKK tahun 2021. Dan kelas tambahan untuk UPKK tahun 2021 akan dilaksanakan selepas cuti sekolah ini. Untuk maklumat semua, kelas pada hari Sabtu. Jadi jangan tak tahu. Siapa yang ambil UPKK sekolah ni, calon sekolah ni, tahun 6, kelas tambahan akan bermula. Dan kelas PGPR sedang berjalan. Jadi kita sentiasa mengambil berat tentang perkembangan dan pencapaian anak kita. Jadi itu maklumat dari pihak sekolah lah. Dan saya harap tuan-tuan puan sentiasa menyokong program-program yang dilaksanakan dan beri kerjasama kepada guru-guru ketika melaksanakan program-program yang akan kita laksanakan pada masa depan. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Musa atas penerangan tersebut. Manakala usul tak ada, jadi saya pergi kepada usul yang kelima. Bentuk usul Puan Nur Hazrin binti Mahtab ada. Okey, kalau Puan Hazrin tak ada, jadi kita terpaksa tangguhkan usul tersebut. Kita pergi pada usul yang ke-6 daripada Encik Amin Zikri bin Mahmud Dul. Ada? Assalamualaikum. Saya butuhkan untuk menggunakan 31 sebagai alternatif pelajaran. Dulu ada beritahu inform kita dulu sebarang kerja rumah, tapi saya rasa kalau untuk pada benefit untuk pelajar-pelajar yang tak dapat hadir ke sekolah pada hari itu, kalau guru-guru boleh dengan sebaik guru-guru boleh upload kerja-kerja rumah tersebut melalui Google Classroom ada. Cuma sekarang selepas sesi sekolah bermula kembali ketika penggunaan itu dah kurang. Jadi sayanglah benda sudah ada tapi tak digunakan. Okey, terima kasih Encik Aiman Zikri atas cadangan yang baik. Dan insyaAllah usul ni kita akan perkasakan dan kita akan laksanakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Amin Zikri. Seterusnya kita pergi kepada pengusul nombor 7, Dr. Farida Fardi. Ada? Ataupun Dr. Farida sekarang tengah online?
saya rasa perkara ni boleh dibincangkan sebab kalau ikut saya ada seorang anak lagi sekolah bawah apa tu orang pasang koridor tu pasang roket di kawasan umum maksudnya di koridor umum yang lebih luas lah kalau isu berkaitan isu tempat. Saya rasa perkara ni boleh kalau mungkin lebih masa untuk menyelesaikan ataupun mencari kesesuaian lah untuk melaksanakan dia nanti sebab isu tentang melakukan background tingkat lebih yang harus memiliki saya rasa memang keputusan. So saya rasa sekolah boleh berbincang atau dengan lebih lanjut sama ada secara khusus dalam satu kelas tu atau macam saya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Farida. Saya minta bersama jawab. Okey, terima kasih Dr. Farida. Walaupun di mana juga anda berada, kita masih dengar lagi suara Dr. InsyaAllah cadangan ini kita akan bincangkan dalam masalah data kuasa. Kalau kita bincang kat sini memang tak selesai lah. Jadi kita akan bincangkan lebih mendalam lagi dan insyaAllah cuba selesaikan dan kita akan mulakan dengan kelas 3 teratai dulu lah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Terima kasih Tuan Besar. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada usul nombor 8 daripada Puan Suhana Rizal Beti Selamat. Ada tak? Satu lagi usul yang silakan Cik Muhammad ada. Usul yang sama ada. Puan Suhana Rizal ataupun Cik Muhammad Hafiz ada kan?
didaftarkan atas nama siapa Pak? Ada atas nama PIBG. Okey. Jadi itu cadangan respons Islam. Tapi tak ada kat lain tak ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan cadangan ataupun usul daripada Puan Sohaina Riza dan juga Muhammad Hafiz, iaitu berkaitan dengan infak air penapis air KOE daripada ibu bapa. Jadi sekarang isu dia bila kita buat penapis air letak kat sekolah, yang pertama sekali memang dia dibayar secara tunai. Semua masalah dia akan timbul bila penyelenggaraan. Bila penyelenggaraan, benda ni dia 2 tahun percuma. Selalunya 2 tahun, 3 tahun percuma selepas kita beli. Tapi selepas tu kita pihak sekolah kena buat penyelenggaraan. Tapi jika usul ni diterima, didaftarkan atas PBG, dan juga penyelenggaraan itu dipersetujui dalam masyarakat agung untuk diselenggara dan ditanggung oleh PBG, sehingga mana usul ni dibentangkan kemudian kelak. Contohnya kalau kali ini kita terima, jadi PBG dah bertanggungjawab. Siapa pun yang ganti TSMI ataupun jangka tapi PBG juga yang akan menyelenggara. Sehinggalah benda ni rasa tak kita bincang balik dalam masyarakat agung untuk kita terminate benda ni ataupun kita hentikan benda ni. Jadi benda ni melibatkan kos lah. Dan juga benda ni infak. Jadi siapa-siapa penjaga yang rasa untuk memberikan semangat, dia ada lakukan. Tidak ada pasangan dan juga kita tak tetapkan cara pelaksanaan tak tetap lah. Contohnya semua kena bayar. Semua penjaga kena bayar. Itu kaedah dia lah yang saya nampak. Cuma dia kita kena bersetuju dalam syarat untuk pendaftaran dan juga penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh PBG. Okey. Jadi saya kembalikanlah kepada PBG untuk tekan bincang usulnya. Saya tambah sikit. Sebenarnya awal tahun itu saya ada bercakap dengan pengusaha kantin untuk sekian kosong lah dalam satu bekas kantin. Jadi kalau murid-murid dia dah habis air yang dia bawa tu, dia boleh tambah atau top up lah kantin. Tapi bila dia bincang balik, dia akan menjadi masalah kepada murid-murid sebenarnya. Sebab bila mereka turun dia turun sekali je. Jadi bila dia turun sekali, dia dah beli makanan di atas. Kalau air habis nak turun balik, mungkin tak berpeluang disebabkan kekangan masa. Dan juga kalau masa keluar, dia tak boleh nak turun bawah ambil air. Jadi kita mencadangkan, saya sendiri dalam kelas 6 teratai, dalam mencadangkan untuk letak satu water dispenser dan telah pun menjadi satu realiti di dalam kelas 6 teratai. Mula-mula memang susah nak minta anak-anak ni minum air banyak, air kosong. Sebab dia orang lebih suka pergi beli Milo Ice, sirap limau kan, air AW float tu. Tapi saya tak jual kat sini lah, kita pakai kupanda ke. Tapi bila perlahan-lahan saya dapati berdasarkan pada feedback anak saya dan teratai, memang boleh kata 2 hari sekali air tu habis. Salah-salah semua tu ada, mungkin boleh disahkan. Jadi nampak dia ada penambahan air tu setiap 2-3 hari sekali dan mereka berkongsi giliran untuk bawa balik botol tu dan top up dengan air yang ni, air minuman di rumah ataupun air mineral. Dan ada juga yang memberikan air mineral di kedai dan bawa ke kelas. Jadi sebenarnya itu adalah apa yang disarankan oleh pengetua sekolah Semak Kelana, Puan Asna. Dia kata lebih banyak. Dan sebab itu saya mengambil saran tersebut, saya cuba mula di kelas 6 teratai dulu. Dan saya harap benda akan jadi satu rutin untuk anak-anak murid yang minum air. Jadi dalam keadaan sekarang ni dengan keadaan cuaca, dengan keadaan COVID, jadi itulah yang sebaiknya.
Jadi yang kedua, apabila melihat kepada keadaan kantin yang dari segi kekangan masih murid, dan kantin juga ada benda lain yang tidak kena buat jadi ada cadangan ibu bapa untuk membeli satu mesin servis air kowe yang diimpakkan oleh ibu bapa secara bayaran penuh, bukan bayaran bulan-bulan langsung. Jadi itulah cadangan yang nampaknya betul-betul dalam keadaan sekarang ini dan boleh diletakkan di sebelah pejabat sana, satu mesin yang besar, bila dah cukup terus pergi. Okey, untuk tuan-tuan puan, mesin ini dia akan diberi servis cuma selama 2 tahun. Dan tahun ketiga dan tahun seterusnya kena bayar untuk servis tersebut. Dan servis tersebut tak mahal, dalam 600 ke 700. Saya rasa tak jadi masalah sebab ramai ibu bapa yang sudi untuk memberikan impak bagi servis tersebut. Dan bila ada servis fee ataupun bayaran dibuat untuk servis-servis yang COVID ataupun mungkin mana-mana syarikat yang memberikan perkhidmatan pelapis air, dia akan memberi jaminan kalau apa-apa berlaku pada mesin tersebut, dia akan angkat tanggung. Dengan bayaran yang sikit, tapi kalau ada masalah besar, dia akan gantikan kalau ada masalah yang besar. Di mana yang berlaku baru ni kawasan pasar banjir di Pantai Timur, di mana pengguna yang mengalami masalah kerosakan mesin penapis air, tak kira apa pun, kebanyakan provider ataupun penyedia memberikan ganti yang baru, menggantikan yang baru. Jadi itu adalah benda yang baiklah sebenarnya dan saya memang menunggu sepenuhnya untuk menyediakan sama kowe ke buku ke atau apa saja, tapi dengan syarat impak tu mesti dibuat secara langsung, bukan secara bayaran bulanan. Pernah ada cadangan penunjuk bayar bulan-bulan, yang tidak mampu bayar ataupun berlaku apa-apa yang tidak diingini, jadi PMP kena itu memang saya minta maaf, saya tak berapa setuju lah. Kalau tak bersetuju, memang saya tak setuju. Dia meletakkan satu beban yang berat kepada pihak PIBG. Tapi kalau kita setuju untuk satu bulan baru beli, itu memang saya sokong. Sebab banyak sekolah dah buat dah. Saya suka mengambil contoh Mak Kelana sebab sana ada sekurang-kurangnya 7 mesin air, ada berbagai jenis. Jadi itu saya sebenarnya menyokong usul ini hanya memberi kesan kepada ibu bapa yang tidak mampu. Sebenarnya tidak ada pasangan. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan puan sama ada untuk menyokong usul ini atau menolak usul ini. Okey, kalau kita tanya yang sokong, semua diam kan? Okey, jadi kan kita nak tanya, kalau yang hadir dan juga yang secara maya ni, jika ada yang tak setuju usul ini diterima dan penyelenggara yang dibawa sila kemukakan bantahan. Kalau tidak, kita terima semula suara. Okey, kita bagi masa 5 minit lah. Sebab mungkin ada delay ke apa. Kalau tak ada, kita akan terima usul ni. Dan kita akan bahaskan lagi dalam syarat jawatan kuasa bagaimana kita nak melaksanakan. Saya tak dapat tengok video sebab ada problem connection. Kalau ibu bapa ataupun guru-guru yang dapat tengok ni dan ada komen ataupun cadangan, boleh maklumkan kepada kami.
Ya, nampaknya tak ada apa-apa soalan ataupun ada cadangan untuk mention IKW ini. Jadi saya anggap usul ini diterima secara sebelah suara ya. Jadi bolehlah kita teruskan benda yang baik ini, itu mesin penapis air IKW. Jadi seterusnya ada pertanyaan ya? Kita pergi pada agenda seterusnya, iaitu hal-hal lain. Ada apa-apa hal yang nak dibincangkan, yang nak disuarakan? Sebab dekat FB saya tengok ada ramai lah, lebih kurang 4 orang viewer. Ini percubaan kali pertama, percubaan satu. Jadi inilah nampaknya keadaan sekarang ni. Masalah internet sebenarnya. Saya tengok saya sini pun tak boleh buka. Saya pakai data sini pun tak boleh buka. Malah ada parent tanya saya, kenapa tak boleh meet? Saya kata kita meet dekat center point depan ayam mas nanti. Ada apa-apa hal lain nak ditanya, nak dicadangkan ataupun ada aduan ke? Jadi cikgu pun boleh bisikkan saya lah. Atau WhatsApp kat saya. Kalau tak ada, kalau tadi kita pergi kepada agenda seterusnya, peletakan jawatan kuasa PIBG 2020-2021. Okey, jadi saya dengan ini mengumumkan peletakan saya sebagai YDP dan semua ahli kuasa PIBG 2021 pokok kuasa serta ketua. Dan saya menjemput untuk melantik pengurusi sementara bagi agenda seterusnya. Ada cadangan? Nak lantik pengurusi sementara? Cikgu Diana. Pengurusi sementara. Saya cadangkan peluang besar, sebab dia suruh saya cadangkan. Boleh ya? Kita nak cepatkan. Boleh. Okey, terima kasih kepada mantan YDP dan juga jawatan kuasa. Sebenarnya duduk atas ni sebenarnya lagi panas. Saya boleh duduk bawah. Belum kesiap kan. Saya bukan pasal sekolah ni, tapi pasal kerana delay kan. Tapi tak apalah nak buat macam mana kan. Jadi dia buat Masyarakat Agung untuk Negeri Sembilan Bar itu, dia bayar 50k untuk konsultan set up benda ni. Tapi masih delay, lebih kurang kan dulu macam dia buat masyarakat itu. Dia bayar 50k. Kita dengan kepakaran ilmu kita je, bagi makan pagi dengan makan tengah hari kan, settle masalah. Itu pun dia orang marah, urusan ni aku lambat. Saya pun tak kasi sama juga. Kan, jadi saya kata dekat sini, bagi aku dia jadi urusi sementara. Okey, tak apa, alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita kepada jawatan kuasa untuk pelantikan jawatan kuasa. Untuk maklumat semua, pelantikan jawatan kuasa dan cadangan nama. Kita dah bagi link sebulan untuk mencadangkan nama untuk pelantikan calon-calon yang dapat shortlist. Dan inilah shortlist yang kita dapat berdasarkan cadangan yang terbanyak. Dan juga kita rasa tuan-tuan nak apa tentang perkara ni. Betul kan? Dah tahu kan? Okey, jadi saya bacakan calon-calon. Kalau tak bersetuju, boleh kemuka kan? Ataupun secara bersemuka ni. Saya tak setuju. Okey, jadi saya bacakan untuk calon yang pertama. Okey, untuk calon yang pertama, jadi sekarang ni kita tak kira dia datang ke tak datang. Pasal kita anggap yang tak ada kat sini secara maya. Kalau tuan-tuan orang kat sini rasa nak dicalonkan juga, boleh. Tak ada masalah. Kita boleh buat. Okey, sekarang yang pertama, calon yang pertama
YDP KVD. YDP KVD penjaga mencalonkan Encik Azmi bin Abdul Aziz. Okey. Calon yang kedua tak ada calon. Tak ada calon yang nak diletakkan untuk menggantikan Encik Azmi. Dan saya suka pada kali ini, ketika ini, ada tak calon-calon yang dikatakan sesuai untuk dicadangkan untuk dengan Encik Azmi. Ataupun saya minta seorang untuk mencadangkan cadangan ditutup. Silakan. Cepat. Kalau ambil kita balik nanti. Kita ada keduri lagi kan. Assalamualaikum. Ya. Saya Puan Faridah binti Muhammad dan mencadangkan cadangan ditutup. Okey. Jadi Puan Faridah mencadangkan cadangan ditutup. Ada bantahan? Okey, tidak ada bantahan. Jadi tepukan kepada Encik Azmi. Saya telah balik semula untuk jabatan PhD. Dan untuk malam semua, Encik Azmi hari ini tahun yang terakhir. Sebab apa tahun depan dah ada anak. Jadi tahun depan jangan cadang lagi. Nanti orang lain. Okey, untuk jawatan NYDP, Encik Faris penyandangnya. Tapi Encik Faris untuk maklumat semua dah tak ada anak. Dan ada juga yang mencalonkan nama Encik Faris, tetapi kita pihak menolak cadangan tersebut. Di atas sebab Encik Faris tidak ada lagi anak di sekolah ini. Dan dia merupakan salah seorang yang mendesak kita buat cepat. Sampai buat Majlis Agung. Pasal apa dia dah tak ada anak. Pasal ada anak dia ramai lagi. Tapi sekarang dia desak kita suruh buat juga dulu. Sebab saya dah tak tahan dah. Jadi NYDP. Jadi nama yang dicalonkan ialah dan untuk maklumat semua, Muhammad Syafiqin ialah AJK PWD juga. Jadi selain daripada Muhammad Sirajuddin, ada tak cikgu-cikgu yang admin tolong tengok kat dalam grup kalau ada cadangan daripada penjaga yang lain untuk yang YDP. Kita bagi sedikit masa. Ada santun? Okey, tak ada jadi kalau tak ada, minta seorang untuk mencadangkan cadangan itu. Sampai cikgu lah kan. Pasal cikgu dia dah biasa berdiri baca dekat mic ni. Ini pusat-pusat ibu bapa saja tapi pusat ibu bapa dan guru-guru. Saya Puan Julia, saya mencadangkan cadangan ini terima dan ditutup. Okey. Ada bantahan? Tak ada. Okey, jadi secara otomatik Encik Sirajuddin akan dilantik sebagai NYDP PVD untuk tahun 2021 dan 2022. Okey. Jadi AJK keluarga dekat sini kita ada 10 cadangan. Tapi kita nak jadi berapa 5 je. Cadangan? Cadangan kurang. Okey, kurang je. Semua untuk kendali PVD dan seterusnya adalah hak eksekutif guru besar nanti. Untuk ini jawatan ni hanya untuk di kalangan guru saja. Jadi saya bacakan nama. Okey, yang pertama Encik Feroz. Encik Wali kalau ini Encik Feroz. Puan Nur Suryanti. Yang ni tukang buat kek kita. Okey, Muhammad Yuzaimi, ada tak Muhammad Yuzaimi? Sebab kita dalam sayur ni kita minta dia hadir. Ada tak? Ada Tapi tak apa, kita kira juga. Muhammad Yusri. Ada tak? Muhammad tak ada. Okey, Muhammad Farikin. Muhammad Farikin.
Okey. Jadi ini adalah tapi dah terbuka. Saya yang mesti pintu balik, mencanangkan cadangan kecil. Okey, ada bantahan? Ada bantahan? Tak ada Okey, kalau tak ada bantahan, kita akan ni okey, minta data basuh untuk kira Yang pertama, jadi kita boleh undi 2 kali. Kat sini lah kita undi senang sikit kalau kita minta undi kat Maya nanti kan, sampai bila tak selesai. Okey. Jadi intake virus. Okey, kita akan undi sebanyak 2 kali seorang. Jadi siapa mengundi intake virus angkat tangan? Minta data kuasa untuk kira. Okey, itu baru yang berapa? Puan Suryanti. Okey. Tolong untuk mengundi. Kita perlukan lelaki dan perempuan juga lah. Okey, Muhammad Yuzaini. Okey, angkat tangan. Siapa yang mencalonkan Muhammad Yuzaini tadi? Kena angkat tangan. Tu kat belakang semua angkat tangan bang. Okey, Muhammad Yusri. Ada? Tak ada Okey, Encik Muhammad Farikin. Siapa tangan? Kalau ada yang menyokong Encik Muhammad Farikin. Okey, Puan Roslina. Puan Roslina. Oh, yang lelaki ni memang sama perempuan je. Puan Roslina. Roslina. Okey, Puan Zanaria Betino. Angkat tangan. Kalau yang kenal ni cikgu kan, kita tak kenal kan. Kalau dia rasa macam okey boleh tu, boleh bantu kita. Ada? Okey, Puan Encik Jaafar bin Abdul Rahman. Tak ada macam mana nama dia ada calon kan. Tu ada belakang seorang Ustazah Maria. Okey, Puan Nur Salbiah. Okey, angkat tangan. Siapa yang tolong? Okey, dan terakhir sekali ialah Encik Ahmad Syahri.
bin Alwi. Okey, ada tak sokongan? Ada 2 orang. Okey, kira kan 7. Kita akan ambil tujuan tertinggi lah, senang sikit kan? Okey, Puan Saja dengan Puan Binti Yusri kena undi balik lah. Okey, jadi sekali ya. Okey. Wow. Okey, lelaki 3 perempuan 3 Jadi kita tengoklah siapa kuat lelaki ke perempuan Okey, Encik Muhammad Yusri sama-sama. Orang ni memang gender ni lah. Gender bias. Jadi Mr. Ponaya. Okey, Puan Nur Salbiah. Puan Nur Salbiah. Okey, sengit nampaknya. Rizal dia tadi perempuan dia nampak. Okey, jadi Encik Muhammad Yusri lah kita lantik sebagai AJK dan kita akan hubungi AJK berkenaan untuk apa nama ni sesi sesuai kenal dan juga syarat kali utama lah nanti kita akan buat. Jadi hari sekali saya ingin mohon maaf lah jika ada kekurangan dalam kita melaksanakan secara agung pada kali ini dan juga insyaAllah untuk yang lain itu kita akan bincangkan semula dalam syarat AJK untuk kita laksanakan pada masa akan datang. Jadi dengan ini saya menjemput AJK PLB yang baru untuk tampil ke hadapan dan memberi sedikit ucapan dan juga misi dan misi yang untuk dibawa dalam pelaksanaan dan juga sekolah kuasa silana tahun 2021 dan 2022. Silakan. Cepat. Terima kasih pada Tuan Guru Besar kerana sudi untuk beri proses sementara usaha kita pada pagi ini. Kita berjumpa semua AJK yang baru dilantik untuk naik ke atas. Feroz, Yusri, Puan Surati, Tarikin, saya katakan kepada semua AJK yang baru dilantik untuk sesi 2021-2022 dan saya ucapkan terima kasih kepada semua AJK sesi 2020-2021. Allah boleh terus menyumbang dan saya memang sangat mengharapkan AJK yang terdahulu dan juga AJK sekarang kita sama-sama berganding bahu untuk membantu pihak sekolah bagi kebaikan anak-anak kita juga. Okay, saya tidak ingin bercakap panjang sebab saya ada satu lagi meeting itu pada 12 nanti dan ada juga dua keduri dan saya rasa tuan-tuan dan puan pun ada juga ada agenda sendiri cuma saya ingin mengatakan bahawa kita akan teruskan segala perancangan yang telah kita rancangkan setakat mana yang kita mampu dan berdasarkan juga kepada keadaan kewangan kita juga.
Dan tuan-tuan dan puan-puan cikgu khusus ni bolehlah berbicara dengan apa-apa jaringan yang baik, jaringan yang tak baik ke, boleh bagi juga. Sebab kita tak tahu kadang bagi orang tu bagi dia baik, tapi orang lain tak baik, tapi kita akan bincangkan cara-cara yang tersebut boleh bagikan kepada saya ataupun mana JK lah, PM saya terus ataupun PM mana JK. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua guru yang telah bersungguh-sungguh untuk menjayakan masyarakat kopi ini pada hari ini. Ada sekolah tak buat lagi masyarakat daripada tahun lepas, dan tahun ini pun mereka tak nampak lagi macam mana cara tak buat. Kita dah berjaya, alhamdulillah, setakat pagi ini kita dah berjaya, kita dah 90% berjaya mengadakan masyarakat agung. Walaupun dalam keadaan internet yang slow, terutama kalau duduk ke atas ni, internet memang slow. Bukan saya salahkan sekolah, tapi saya persalahkan saya punya service provider sebab sebagai data sendiri. Masa masyarakat agung majlis peguam pun, walaupun kita bayar 20,000 pun mengalami masalah yang sama. Out of 22,000 members, hanya dapat masuk 500 orang saja sebab ada masalah sistem, walaupun dah bayar mahal. Jadi masalah ni tidak berlaku di sini, berlaku di mana-mana. Yang risau tapi kita dah buat yang terbaik. Dan berdasarkan kepada pemantauan saya dari link yang diberikan, lebih kurang setiap jam tu ataupun setiap tahun tu ada lebih kurang 12 ke 13 ibu bapa yang mengikuti kita punya cara kepada pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang mengikuti secara maya. Okey, dan sikit lagi nak habis, salam sabar. Kalau ada yang kalau ada kat sini, kita akan bagi makanan dan minuman sikit lah. Kalau yang kat rumah tu nak order ke pandang boleh, tapi bayar sendiri. Okey. Jadi saya tak ada apa nak cakap panjang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua guru-guru yang telah berguru-guru susah payah buat. Memang saya cakap terus terang, memang kami pihak apa memang tak mampu nak buat macam mana cikgu-cikgu buat. Terima kasih sekali lagi. Saya jemput AJK untuk memberikan sepatah betul, Cik Terus, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Terus bin Abdul Karim. Anak saya Umar tadi berada dalam kelas 6 dan ini saya rasa tahun yang ke-4 ke ke-5 saya sebenarnya terlibat dengan AED sebagai sarana. Okay, terus saya kata dengan CLB, saya kata daripada anak saya jadi satu anak saya sama kelas dengan CLB. Latar belakang saya sekarang seorang pengurusan aktif untuk sekolah SKKTB. Okay. So itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq bin Abdul Rashid. Dan anak saya berada di tahun 1 PWA. Dan ini adalah pengalaman pertama saya. Datang masyarakat PNB. Selama ini dulu ayah saya datang, kan? Sekarang saya pula. Okey, dan saya bertugas sebagai pembantu ehwal ekonomi kanan di Lembaga Pertubuhan Peladang. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan cikgu-cikgu yang memberi sokongan pada saya ini, dan insyaAllah saya akan mengikut visi dan misi PNB yang baru. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Puan Suryanti. Tahun ni dah tahun ketiga, ingatkan dah selamat dah tak payah JK. Sebab dah GM kan, kita punya calon-calon melalui GM dah tak selamat juga. Cik Aziz. Okey, terima kasih sebab mencalonkan saya. InsyaAllah saya akan beri kerjasama yang baik lah. Untuk tahun 2021-2022. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Sebenarnya tak dapat hadir, tapi dia mengikuti kita punya mesyuarat ini secara maya. Secara ini pun dulu adalah AJK juga. Okey, jadi ada beberapa soalan yang telah dikemukakan, iaitu daripada Puan Noria Abdullah berkaitan dengan kelas kapal. Minta guru-guru lepas kelas tu bagi dia orang terus masuk ke kelas mereka bagi menggerakkan pergerakan murid-murid. Dan beri sedikit keistimewaan murid ahli kapal ni tak perlu turun naik dengan beg yang berat.
Jadi kita akan pihak PBB akan berbincang dengan pihak pentadbir bagaimana untuk mengatasi ataupun menyelesaikan cadangan ini. Saya tak boleh bagi apa-apa jawapan ataupun keputusan sebab ia melibatkan banyak pihak, iaitu SOP kementerian, pihak PBB, pihak sekolah dan sebagainya. Tapi kita akan berbincang dengan pihak pentadbir bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang boleh yang ada di kelas 8. InsyaAllah. Terima kasih Puan Noria kerana follow kita punya masyarakat ini secara maya. Ada soalan lain? Jadi saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua, sekali lagi kepada semua yang mengikuti program Mesyuarat Agung secara maya dan yang hadir ke sekolah pada pagi ini. Sebenarnya kehadiran tuan-tuan ataupun kehadiran tuan-tuan dan puan secara fizikal ataupun secara maya sebenarnya menunjukkan bahawa kepentingan anak-anak di sekolah ini adalah diutamakan. Mungkin mereka yang tidak dapat menghadiri ataupun join kita pada pagi ini ada alasan-alasan yang tersendiri, alasan tertentu, tapi kita tidak boleh salahkan mereka. Mungkin mereka juga boleh niat untuk hadir, tetapi sebabkan ada sebab yang tidak dapat dielakkan, maka mereka tidak dapat join kita pada pagi ini. InsyaAllah lain kali macam mereka juga dulu tidak hadir, tapi kali ini dia dapat hadir. Mungkin sebelum-sebelum ini ada masalah yang dia terpaksa hadir ke tempat lain, tapi akhirnya dapat juga hadir dan hari ini dia menjadi ahli datang masa PhD untuk tahun ini. Tak ada memang hari ini. Okay, jadi yang terakhir adalah berkaitan dengan sumbangan PBG. Sumbangannya sama seperti dalam lepas, iaitu sebanyak RM70 bagi setiap keluarga. Okay. Jadi bayaran bolehlah dibuat mulai hari ini secara pembayaran melalui akaun Bank Islam PBG. Dan kita kalau boleh nak mengelakkan bayar secara tunai lah, sebab nak mengurangkan macam boleh kata mengurangkan sentuhan dan pergerakan. Jadi bila buat bayaran masuk ke dalam akaun, maklumkan kepada guru dan buat bayaran untuk sumbangan BDP. Dan kepada yang dah membuat sumbangan, walaupun belum lagi insyaAllah, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, tidak ada apa lagi yang nak diperkatakan. Seperti mana yang saya janjikan tadi, saya dah fikirkan satu pantun untuk melawan pantun besar. Mudah saja pantun saya. Kucing berlari mengejar cikgu sampai pejabat jatuh tergolek. Inilah hari yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, perjalanan mesyuarat berjalan dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. LJK PBG boleh ambil hadiah yang lepas ya, boleh ambil hadiah kenang-kenangan kedai hati di sebelah kanan saya dan makanan boleh ambil di kantin. Hadiah kenang-kenangan kita macam ini dia ambil sikit.
Thank you.